ini. Okey, jadi kita mulakanlah majlis kita malam ni dengan baca surah Al-Fatihah. So, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ni. Oh, tak dengar suara eh? Yang lain dengar tak? Hello? Clear. Alright. So, maknanya yang tak dengar tu ada masalah tempat dia lah eh. Right, insyaAllah. Okey, sebelum kita pergi kepada perkongsian kita malam ni, seperti biasa kita nak tahu ada tak orang baru dalam yang masuk dalam webinar ni lah. Ada eh? Ada tak orang baru? Dan dari mana? Saya baru. Okey. Oh, dari Shah Alam. Okey. Right. So adalah yang orang baru eh. Jadi kita akan bermula dan saya akan bagi basic tentang quantum meter, tentang ekonomi, tentang quantum meter dan tentang produk yang dianjurkan oleh quantum meter ni lah eh. Alright. Ramai yang dengar eh. Okay. Kalau yang tak dengar tu mungkin ada masalah dekat sound system dia lah eh. Alright. Okay. So saya bermula dengan cerita tentang ekonomi semasa dulu ya. Alright. Pertamanya sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tengok kisah Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Quran, surah Yusuf ayat 46 hingga 47. Ia menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi dari Raja Mesir ketika itu. Di mana Raja Mesir ketika itu bermimpi bahawa dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan 7 tangkai yang hijau serta 7 tangkai yang kering. So ini satu ayat yang penting dalam ekonomi. Ya. Di mana taksirannya menunjukkan bahawa di sana ada 7 tahun zaman ekonomi bagus, kemudian diikuti dengan 7 tahun zaman ekonomi meleset. Dan ini berlaku berterusan sampai ke hari ini. Dia ada selang-seli antara ekonomi bagus dan ekonomi kurang bagus. So 7 tahun tu adalah pada masa itu. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Ya. Kemudian Nabi Yusuf juga telah mencadangkan, telah memberikan suggestion supaya kerajaan Mesir ketika itu bersungguh-sungguh untuk bercucuk tanam pada 7 tahun pada masa ekonomi bagus itu, kemudian menyimpannya untuk menghadapi zaman kemelesetan ekonomi. Dan inilah yang digambarkan dalam Quran bagaimana persediaan yang kita perlu hadapi apabila berlakunya zaman kemelesetan ekonomi. Ya. So, pengajaran daripada surah ini sangat penting bagi kita. Ya. Ekonomi dunia silih berganti antara zaman ekonomi baik dan zaman ekonomi meleset. Yang kedua, kita perlu buat persediaan dalam menghadapi zaman ekonomi meleset. Maksudnya kita tidak boleh tahu ekonomi Malaysia itu akan datang tapi kita tak buat persediaan. Itu bukan ajaran Islam ya. Dan kita juga perlu menyimpan semasa zaman ekonomi baik. Maksudnya kita janganlah menjadi orang yang boros, belanja sampai habis, tak ada simpanan langsung ya. Untuk digunakan
pada zaman ekonomi meleset. Jadi ini adalah pengajaran yang sangat penting daripada ayat Quran. So kita perlu hadam ayat ini untuk kita hadapi kehidupan kita. Okey, dan kita telah digembar-gemburkan oleh pakar-pakar ekonomi semasa bahawa zaman kemelesetan ekonomi itu akan muncul pada tahun ini. Jadi kita lihat data-data yang diterbitkan oleh IMF dan sebagainya menunjukkan bahawa akan berlakunya zaman kemelesetan ekonomi. Alright. Dan kalau kita baca berita daripada majalah Fortune ini, ia menunjukkan bahawa petikan daripada Goldman Sachs telah menunjukkan bahawa mereka merasakan bahawa kemelesetan ekonomi kali ini yang akan berlaku ini adalah kemelesetan ekonomi yang sangat teruk, dahsyat, sangat dahsyat. Worst case recession. Jadi kita kena bersedialah. Dan kemudian pada masa yang sama kita juga mengetahui berdasarkan sejarah bahawa pada zaman ekonomi meleset ini, kemelesetan ekonomi ini ada berlaku peningkatan harga emas. Daripada 10 ekonomi meleset yang lepas, 10 kali ekonomi meleset yang terbarulah, yang terkini, 10 kali yang telah berlaku, 7 kali pada masa itu kenaikan harga emas berlaku, dan kenaikan harga emas ini sangat tinggi. Alright, kita boleh tengoklah dalam graf. Siapa-siapa yang berminat pergilah tengok. Dan oleh kerana itu juga kita juga boleh melihat bahawa kebanyakan pakar-pakar ekonomi membuat prediction harga emas untuk tahun ini akan meningkat sehingga ke lebih daripada 2,000 USD per ounce. Sekarang hari ini dah naik kepada 1,900 dan dijangka naik kepada at least 2,000 lah. So kalau kita dah mengambil precaution sebelum ni, dah beli banyak, kita tunggu masa untuk tuai sahajalah. Right? Dan dijangkakan paling kurang pun pada tahun ini dia akan naik ke 2,100 dan dia mungkin akan naik sehingga 2,700. Dan kemungkinan yang berlaku sedemikian adalah lebih kurang 90% keberangkalian dia. Possibility dia 90%, sangat tinggi. Dan pada masa yang sama juga untuk mereka yang buat GCA, Gold Convert Account, kita perlu juga tahu bahawa untuk 5 tahun prediction akan datang, harga emas ini akan naik kepada 3,000 hingga 10,000. In that range, dalam range sedemikian. Jadi kemungkinan kita boleh dapat double, maknanya kita boleh dapat 100% keuntungan daripada GCA kita nanti. Nanti saya cerita. Alright. Dan pada masa yang sama juga, kalau kita melihat trend bank-bank pusat seperti Bank Negara Malaysia, mereka kebanyakannya membeli emas sejak hujung tahun lepas berterusan sampai awal tahun ini. Trend bank-bank pusat ini membeli emas adalah satu benda yang sangat penting untuk kita lihat. Sebab biasanya bank bila buat demikian, mereka expect akan berlaku peningkatan harga emas. Sebab itu mereka membeli. Kalau tak, buat apa nak beli kan? Jadi kalau bank telah membeli, rugilah kalau kita tidak menyertai mereka. Alright? Dan 2 hari lepas, interesting 2 hari lepas, pada Mac 12, berlaku satu fenomena yang hebat di US. Bank yang besar itu Silicon Valley Bank telah antara bank yang besar yang memberikan pinjaman kepada company-company IT
ataupun startup company di Silicon Valley telah bankrupt, telah bankrupt. Dan ini telah membuat satu fenomena, kemungkinan ia akan menjakiti bank-bank lain juga. So oleh kerana itu market, kalau kita lihat sejak 2 hari lepas ini, di bursa saham merah sebenarnya, dan di situlah kita lihat harga emas meningkat. Sebab itulah kita melihat harga emas meningkat dengan dahsyatnya, cepat dengan meningkat. Dan kalau kita telah membeli emas pada ni, saya dah terminate tadi, baru petang tadi, terminate dan dapat RM1,200 untung, investment $500. So ini adalah menunjukkan bahawa peningkatan harga emas ini menyebabkan kita boleh mendapatkan keuntungan yang sangat dahsyat, 41%. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada quantum meter itu sendiri. Saya rasa saya akan ringkaskan tentang syarikat quantum meter ini. Dulu pada masa mula-mula saya bercakap, about 2 years ago, ramai orang tidak tahu tentang quantum meter ini. Dan ramai orang menganggap quantum meter ini mungkin scam. Tapi hari ini tak ada orang lah bercakap quantum meter itu adalah syarikat scam. Sebab quantum meter telah memenangi banyak hadiah-hadiah antarabangsa. Terkini, quantum meter telah memenangi fintech teknologi satu dunia. So, innovation. So, ini menunjukkan quantum meter bukanlah calon-calon company, syarikat. So, kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang syarikat quantum meter, kita boleh pergi ke quantummeter.com.my. Alright, banyak info-info di sini. Kita boleh tahu siapa pemilik dia, siapa dia punya board of director semua. Alright. Dan kita juga perlu tahu bahawa quantum meter ini bukan syarikat 2 tahun, 3 tahun. Dia dah lebih 10 tahun. Syarikat yang kukuh, bermula dengan satu company yang apa dia punya payout capitalnya adalah 10 juta. Sekarang dia telah bersedia untuk masuk ke kita panggil bursa saham di US, iaitu Nasdaq. So ini adalah Datuk Lim adalah dia punya owner ataupun dia punya founder dan executive chairman. Beliau memang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang emas ni. Kalau kita dengar cerita dia pada permulaan dia membuat quantum meter ni, the humble beginning lah. Dia terpaksa bawa sendiri emas tu dekat bank-bank. Itu permulaan dia. Right. Kemudian kita juga perlu tahu bahawa chairman quantum meter ini adalah Haji Kamari. Dan Haji Kamari ini bukan calon-calon orang. Beliau dulu pernah menjawat jawatan sebagai pengarah Development Financial and Enterprise Department dekat Bank Negara. Dan kini beliau juga adalah seorang chairman Bank Persatuan dan juga non-executive director untuk Bank Simpanan Nasional. Beliau terkenal dalam bidang pembankan, dan dia menjadi chairman pada syarikat quantum meter ini. Alright. Quantum meter bermula dengan satu syarikat. Sekarang dia dah ada 10 syarikat. Baru-baru ini quantum meter telah membeli satu syarikat Besra di Australia. Syarikat Besra ini adalah syarikat mining emas di Australia. So sekarang quantum meter dah ada lombong emas dia sendiri. Dan syarikat Besra ini bukan syarikat yang kecil. Dia adalah syarikat yang didagangkan di bursa saham di Australia. So apa yang saya cakap tadi, quantum meter juga telah membuat satu syarikat induk, Quantum Meter Exchange Corporation, dan dia berpusat di US.
Sebab quantum berhajat untuk memperdagangkan bisnesnya di Nasdaq. So mengikut laporan dia akan masuk pada tahun ini jugalah, insya-Allah. Right. Dan saya juga ingin memperkenalkan bisnes partner Quantum Meter. Yang paling penting adalah Perth Mint. Perth Mint selama ini telah menjadi pendokong utama Quantum Meter. Mereka lah yang membekalkan emas kepada Quantum Meter. Jadi Quantum Meter ini adalah distributor emas di Malaysia dan juga banyak negara-negara lain. Dan kalau kita Google, Perth Mint adalah jenama bullion gold yang terkenal di seluruh dunia, antara top 5. Kemudian kita lihat bisnes partnernya juga adalah Bank Muamalat, Affinbank, dan sebenarnya ada lagi 3 buah bank yang menjadi bisnes partner kepada Quantum Meter. Apa maksud bisnes partner Quantum Meter ni? Maksudnya Quantum Meter supply emas kepada bank-bank ini. Bukan sahaja emas, tapi dia supply sistem jual beli emas pada bank-bank ini. Jadi untuk bank percaya kepada Quantum Meter, dia akan membuat due diligence yang sangat ketat. Jadi apabila bank telah menyiasat Quantum Meter, macam bank muamalat ambil masa lebih pada setahun untuk siasat Quantum Meter, maka kita boleh yakinlah bahawa Quantum Meter adalah syarikat yang sangat berwibawa. Kemudian emas-emas yang kita beli secara online ini ada sandaran fizikalnya, dan fizikal emas itu disimpan di Brits dekat Singapura. Brits ini adalah syarikat yang dah berusia 150 tahun. Tempat simpan barang-barang berharga, termasuklah emas. Dan dia diinsuredkan oleh bank Lloyd London, insurans yang terkenal di seluruh dunia. So kita tak ada risaulah emas ni kena rompak ke apa ke, sebab ada insurans. Alright. Kemudian bisnes partnernya yang seterusnya adalah Al-Rahnu Tekun, di mana kalau kita sebagai pelanggan Quantum Meter ini, kalau kita nak dapatkan emas secara fizikal, kita boleh bubur dalam sistem kita itu, kita kata nak ambil emas fizikal itu di Al-Rahnu Tekun, dan kita boleh pergi yang terdekat dengan tempat kita lah. So Al-Rahnu Tekun kebanyakan kita tahulah kan. Kemudian kita juga tahu tentang Angkasa dan juga ASEAN Kooperatif. Kedua-dua syarikat koperasi ini yang besar ini, mereka membuat jual beli emas di sebuah syarikat nama dia Akul Gold. Dia menubuhkan Akul Gold untuk ahli-ahlinya beli dan jual emas di sana. Dan pembekalnya of course Quantum Meter. So bagaimana Angkasa percaya kat Quantum Meter, takkanlah kita pun kita tak percaya. Right. Tentang patuh syariah ini juga adalah satu benda yang sangat penting, sebab dia bila melibatkan jual beli emas ni, dia ada hadis yang telah termaktub, yang hadis sahih. Jadi kita terpaksa follow hadis tersebut. Maknanya kita kena beli dalam emas fizikal, dan mesti beli dalam tempoh yang dekat, maknanya cash, dan ada fizikalnya. Alright. Dan untuk mendapatkan patuh syariah ini, Quantum Meter telah dapatkan pelepasan ataupun syariah sertifikat daripada ISRA. ISRA ini adalah syarikat yang ditubuhkan oleh bank negara. Kemudian Quantum Meter juga telah mendapatkan certification of syariah compliant daripada Tawafuk Konsultansi. Tawafuk Konsultansi juga seperti ISRA adalah syarikat bawah bank negara yang diberi tauliah untuk memberikan certification.
syariah compliant. Jadi adalah syarikat yang berwibawa. Dan di peringkat dunia juga, Quantimeter produk-produknya mendapat pengiktirafan daripada Rakabak. Rakabak ini syarikat international. Tok Syekh dia, chairman dia adalah Tok Syekh ataupun sifu-sifu kepada kebanyakan mereka yang belajar finance, Islamic finance di Malaysia ni. Golongan-golongan yang awal lah. Alright, Syekh Nizam, Abu Bari ni adalah orang yang terkenal dalam bidang financial, Islamic financial. So apalah kita kalau kita kata syariah, dia tidak patuh syariah, itu adalah satu benda yang sangat memalukan lah kalau ada orang yang mengatakan Quantimeter ini tidak patuh syariah, sebab dia tidak ada bukti, dia tidak ada fakta, dan dia tidak melihat sendiri perjalanan bisnes Quantimeter ini, sebab dia tidak diberi peluang untuk melihat semua benda-benda itu. Orang yang diberi peluang adalah mereka yang telah yang diberi assignment ataupun diberi kontrak untuk melihat. Itu contohnya Rakabah dan Tawafuk. So mereka telah melihat daripada serba-serbi, dan akhirnya mereka memberikan pengiktirafan syariah compliant. So kita patuh je lah. Alright. Sekarang baru kita pergi kepada produk Quantimeter itu sendiri. So saya ingin memperkenalkan produknya. Yang pertama adalah Gold Storage Account. Ini adalah produk yang sangat penting kita kena tahu, sebab dia sangat simple, sangat mudah, sebab dia sama seperti account bank kita. Tapi instead of duit ringgit Malaysia, kita simpan dalam bentuk emas. Okay, Gold Storage Account. Alright. Dekat sini kita lihat dekat gambar rajah ni menunjukkan bahawa ringgit Malaysia akan menurun nilai dia. 200 ni sama, tapi 200 dulu boleh membeli banyak, satu troli makanan, satu troli. Sekarang mungkin 200 hanya boleh beli sebahagian daripada troli itu. Jadi ini menunjukkan bahawa nilai ringgit menurun. Tanpa sedar, kita sedar kalau kita simpan duit dalam bank, kita sebenarnya dirompak oleh inflasi setiap tahun. Right? Jadi apa kata kalau kita buat perubahan, iaitu kita tukar duit kepada emas, simpan dalam bentuk emas. Untuk 20 tahun akan datang kita tak pasti, tapi kita pasti apa yang telah berlaku. Kalaulah kita simpan duit dalam bank 20 tahun lepas sebanyak 100,000, maka selepas 20 tahun kita akan dapat 180,000. Ini telah mengambil kira confounding factor based on 3%. Okay, tapi apa kata kalau kita tukar dalam bentuk emas, dan kita tahu dalam masa 20 tahun harga emas meningkat kepada 540%. Maksudnya kalau simpan emas 100,000 20 tahun lepas, sekarang hanya dengan simpan itu saja pun kita telah dapat 640,000 ringgit nilai emas itu. Jadi alangkah bijaknya kalau kita menukar simpanan duit ringgit kita di bank kepada emas. Very simple concept. Alright. So yang kedua, produk yang kedua adalah Gold Convert Account. Gold Convert Account. Okay, Gold Convert Account ini sangat menarik sebab kalau kita lihat
saranan oleh Warren Buffett. Warren Buffett mengatakan bahawa kita sepatutnya simpan dulu duit yang kita dapat daripada gaji kita, yang lebihnya baru kita belanja, belanjakan. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia, kebanyakan daripada kita lah, sebenarnya belanja dulu, kemudian kalau ada baki-baki tu barulah kita buat simpanan. Itu tabiat kebanyakan orang. Tapi kalau kita nak ikut Warren Buffett ni antara orang yang terkaya di dunia. So kalau kita nak jadi kaya, kita kena ikutlah pesanan dia. Alright. So saya nak tunjuk bagaimana cara orang biasa bila dia dapat gaji, apa yang dia buat. Let's say gaji dia 10,000. Ini untuk mudahkan kira. Orang biasa dia tidak ada simpanan. Dia kosong simpanan dan dia akan belanja seluruhnya. Ini orang biasa. Dan belanja ni dia akan jadi hangus lah. Tak akan ada baki lagi. So inilah kehidupan orang biasa. Dan kalau kita tengok dalam akhbar-akhbar baru-baru ini, 70% rakyat Malaysia bersikap seperti ini. 70%. Alright. So, kalau kita tunggu 10 tahun pun, simpanan dia tetap kosong juga. Tapi kalau orang tu bagus mengikut pesanan daripada Warren Buffett, dia simpan 15%, kemudian dia belanja 85%. Okey, dapat gaji 10,000, dia simpan 1,500 dan kemudian barulah dia belanja 8,500. Okey. 8,500 ni memang hanguslah, tapi at least dia ada simpanan 1,500. Selepas 10 tahun simpanan ni akan menjadi 1,950. Ada pertambahan tapi tak banyaklah. Itu Warren Buffett punya suggestion. Tapi sekarang dengan quantum metal, kita membuat suatu revolutionary, suatu destructive method untuk menyimpan. Kita simpan dulu 100%, kemudian baru kita belanja 85%. Macam mana cara kita buat? Gaji sama je, 10,000 juga, tapi kita beli emas dulu. Kita beli emas, kita dapat 40 gram emas. Dan baru kita pajak. Dan kita pajak dengan harga 8,000, dengan kita dapat 8,500 cash masuk terus akaun kita. Sekarang untuk convert kepada cash ini sangat cepat. Dalam sehari atau 2 hari dah dapat dah. Hari ini kita jual emas pula, pajak emas, besok petang dah dapat dah duit dalam akaun kita. So dengan adanya emas yang bernilai 10,000 dan cash yang bernilai 8,500, sebenarnya aset kita telah bertambah daripada 10,000 kepada 18,500. Alright. Jadi 8,500 ni kita boleh belanjalah macam biasa, dan tak ada baki lagi lah. Tapi pada masa yang sama kita masih memiliki emas itu. Emas itu masih milik kita. Dan selepas 10 tahun, contoh kalau harga emas tu naik kepada RM500 per gram, ini boleh berlaku. Tadi saya dah tunjuk kemungkinan 5 tahun dia akan naik mungkin hampir 100%. So 10 tahun kemungkinan untuk naik 100% itu adalah satu benda yang bukannya satu benda yang pelik lah. Alright. Kalau kita tengok harga emas ini telah menjadi 20,000. 40 gram sama tapi nilainya telah menjadi 20,000. Pada masa ini, selepas 10 tahun ini, kita boleh buat auction. Auction kita adalah kita tebus emas ini untuk dapatkan balik 40 gram emas ini. Sebab ini kita pajak 40 gram, jadi dia pegang. Kalau kita nak dapatkan emas itu, kita kena bayarlah kos dia.
Kita dah keluarkan 8,500, of course kita kena bayar balik lah. Kemudian oleh kerana kita ada kos simpanan, 8,500 kali 3.5% setahun. Tapi oleh kerana kita buat 10 tahun, kali 10. Jadi 11,475 ini adalah jumlah yang kita mesti bayar untuk dapatkan 40 gram emas kembali kepada kita. Ini kalau nak tebus. Tapi ada cara lain kalau kita jual aja. Harga emas itu dah bernilai 20,000. Kita jual, kita tolak kos 11,400, kita masih mendapat 8,525. Jadi kadar kenaikan kita, simpanan kita adalah 85%. Kalau menggunakan kaedah Warren Buffett hanya 19% selepas 10 tahun, tapi menggunakan kaedah quantum method kita akan dapat 85%. Sudah semestilah ia bergantung kepada emas, harga emas. Okey. Saya jangkakan dia naik 100% selepas 10 tahun. Tapi mungkin juga tak sampai 10 tahun pun dia naik 100%. Ya? Ataupun mungkin dia ambil masa lebih lama untuk naik 100%. Bergantung kepada keadaan masa depan. Dan tak ada orang boleh tahu keadaan masa depan. Tapi berdasarkan sejarah, ia boleh berlaku. Ya? Alright. Menggunakan kaedah tadi, kalau kita tengok, kita sebenarnya boleh membuat skim patching kita sendiri. Ya. Kalau gaji kita 10,000, kita beli emas, okay? Dan kita beli emas, kita dapat 32 gram emas untuk bulan itu, dan kita pajakkan, kita dapat 8,500 untuk kita belanjakan. Jadi kalau dalam setahun kita akan dapat 392 gram emas. Kalau kita buat begini setiap bulan, selepas 10 tahun, ini tahun ke-10 tahun ke-10, kalau kita jual emas tu, let's say harga dia dah naik, naik kadar kenaikan 10% setahun. So pada tahun ke-10, kalau kita jual, kita akan dapat 8,500. Setiap bulan kita jual, setiap bulan kita akan dapat duit 8,500. So ini sebenarnya adalah skim patching kita. Kalau orang yang bekerja swasta ataupun orang yang bekerja kerajaan tapi nak pencen double, lebih banyak, kita boleh buat sistem ini. Alright. Ataupun kita boleh juga buat untuk beli kereta. So instead of kita bayar bulan-bulan 1,500, kita beli emas 1,200, kita pajakkan, jadi kita dapat RM1,058, kita bayar ke bank untuk beli kereta. Selepas 9 tahun kita buat pembayaran, kita akan dapat baki lagi duit. Begitu juga kalau kita buat dengan perumahan, kita tak nak buat 100% gaji kita tukar kepada emas. Kita boleh gunakan kaedah untuk beli rumah. Kalau katakan harga rumah itu RM500,000, lebih kurang lah sekarang. Untuk selama 30 tahun, kita bayar, kita beli emas dulu, lepas tu kita pajakkan, duit pajak itu kita bayar bank. So selepas 30 tahun kita dapat ekstra lagi duit. 1.1 juta ekstra. Harga rumah 500,000 tapi kita dapat 1.1 million. Ini hebatnya quantum method ini. Alright. Sekarang baru kita pergi ke produk yang ketiga, iaitu Gold Asset Enhance. Dia ada kali 5 dan juga kali 10. Tapi saya akan bercerita tentang kali 10. Alright. GAE kali 10 ini adalah di mana produk yang membolehkan kita menggandakan kekayaan kita. Saya paling suka produk ini sebab cepat dapat duit. Okey. Kaedah GSA dengan GCA itu adalah kaedah long term, medium and long term, 5 hingga 10 tahun. Untuk dapat untung lah.
Untung yang banyak lah. Untung sikit-sikit RM10 tu tak payahlah. Okey, tapi untuk untung yang cepat dan banyak, GAE adalah caranya. Okey, tapi precaution yang saya nak bagi adalah pertama, kalau kita nak menggunakan GAE kali 10 ini atau kali 5 pun, kita mesti menggunakan duit tambahan, duit ekstra yang kita tak akan guna sekurang-kurangnya setahun. Paling bagus kalau 2 atau 3 tahun kita tak pakai duit. Duit lebihan. Alright? Daripada simpanan kita yang dah lama. Okey. So kita gunakan duit simpanan ini. Alright? Bukan dia macam GCA tadi, Gold Convert Account tadi, kita tak perlu extra duit pun. Duit daripada gaji kita. Tadi saya cerita RM10,000, duit gaji RM10,000 itu je lah kita gunakan untuk kumpulkan emas. Kita boleh dapat 1 kilogram emas, 2 kilogram emas tiap-tiap tahun. Okey. Ini untuk GAE kali 10 mesti duit ekstra. Duit yang kita tak pakai lagi. Alright. Yang kedua, kita juga mesti ada ilmu. Buat benda tanpa ilmu sesat nanti. Okey. Jadi kita kena ada ilmu tentang fundamental dan technical analysis. Kita boleh bergantung pada orang pada masa ini, tapi pada saya, kalau kita nak banyak keuntungan, kita perlulah belajar. Kita habiskan masa 4 tahun untuk dapat degree, untuk dapat gaji. Why not kita belajar ni? Dan dia tak perlukan masa 4 tahun je. 4 bulan pun dah boleh pandai untuk technical analysis ni. Alright. Yang ketiga, kita mesti tahu risiko yang kita hadapi. Kalau kita masuk GAE kali 10, apa risiko dia? Pada saya, risiko dia rendah. Tapi kita mesti tahu juga risiko dia. Yang pertama, risiko dia adalah bila kita beli, harga emas tu tak naik-naik. Boleh berlaku tak? Saya rasa boleh berlaku. Tapi maknanya kebarangkalian dia sangat rendah. Sebab berdasarkan sejarah, dia akan naik. Jadi, pada saya risiko dia rendah lah. Ataupun risiko yang kedua adalah syarikat quantum metal itu sendiri bankrupt. Boleh tak berlaku? Boleh. Macam saya cerita tadi, SVB, syarikat yang kukuh, besar, dah lama pun boleh bankrupt. Jadi semua syarikat sebenarnya boleh bankrupt. Ada kemungkinan bankrupt. Tapi risiko dia rendah. Jadi kita kena tahu benda ni. Precaution. Okey, saya nak cerita macam mana quantum metal punya kaedah ni akan menggandakan duit kita. Jadi untuk kita tahu tu, kita kena tahu cara biasa dulu. Okey, kalau dalam kebiasaan, harga emas let's say RM200 per gram, kita ada modal RM1,000, kita beli emas, kita dapat 5 gram. 1,000 bahagi 200, dapat 5 gram. Kalaulah dalam masa sebulan harga emas ni naik 10%, maka harga emas tu telah menjadi RM220 per gram. Jadi kita jual 220 kali 5 gram yang kita ada, dan jadi kita dapat 1,100. Kita ada lebihan 100 berdasarkan modal kita 1,000. Jadi kita untung adalah 100 bagi 1,000. Jadi 10%. Jadi kenaikan 10% akan menyebabkan untungnya 10%. Itu adalah normal, keadaan biasa. Dan macam mana GAE kali 10 boleh meningkatkan kekayaan kita kepada 10 kali ganda. Okey, kaedahnya very simple. Bila kita masuk modal kita 1,000, quantum metal akan membekalkan kita ataupun menyediakan pinjaman pembiayaan sebanyak 9,000. 9 kali ganda ataupun 90%. Okey, jadi duit kita sekarang instead of 1,000 telah menjadi 10,000. Jadi kita
sepatutnya boleh beli 5 gram sahaja emas, tapi sekarang kita boleh beli 50 gram emas. Adakah ini satu benda yang normal? Ya, ia adalah satu benda yang normal. Kalau kita beli rumah pun macam ni. Kaedahnya kalau kita beli rumah, kita bayar deposit 10%, 90% pinjaman daripada bank. Sama juga. So, dalam hal ini adalah membeli emas. Dan 9,000 ini diberi secara menggunakan kaedah Islamik. Tawaruk. Okay. Dan lepas sebulan harga emas naik 220 dari kali dengan 50 jumlah emas yang kita dah ada. Jadi kita akan dapat 11,000. Instead of 1,100, dapat 11,000. Tapi modal kita adalah 10,000. Tolaklah 10,000. Jadi untung kita adalah 1,000. Cuba tengok modal asal kita 1,000, untung kita 1,000. Jadi peratus keuntungan kita adalah 100%. Tapi kita jangan lupa, kita ada buat pinjaman, pembiayaan 9,000. Jadi berapa banyak dia kenakan kadar dia? 3.5% untuk setahun. Jadi untuk setahun 315 ringgit. Tapi oleh kerana ini adalah sebulan sahaja, maka bahagi 12. Sebab dia adalah prorated, 3.5% setahun, tapi prorated. Per daily basis lah. Jadi kita cuma perlu bayar RM26 sahaja. Jadi 1,000 tolak 26 masih ada 97. 97 ringgit. 970 ringgit. Jadi peratus keuntungan 97 point something. Maknanya dia masih tinggi. Hampir 100% lah. Dan begitulah kaedah bagaimana quantum matter memberikan kita peluang untuk menjana kekayaan. Walaupun modal kita 1,000, kita dapat pinjaman untuk membeli emas bernilai 10,000. Alright. Okey, saya nak tunjuk dalam bentuk graf. Mungkin ada orang tak faham. Dalam bentuk graf mungkin lebih mudah. Ataupun lebih susah. Okey, kalau kita nak tengok graf ini, kita boleh pergi ke www.tradingview.com. Free je. Dan dia akan tanya kita simbol. Kita type di XAU USD. Ataupun kita juga boleh pergi ke website www.goprice.org. Okey, harga emas ditentukan oleh London Metal Exchange. Ini harga pasaran. Macam kalau harga minyak ditentukan oleh OPEC. Ini harga emas ditentukan oleh London Metal Exchange. Alright? Okay. Alright. So kalau kita tengok harga emas ni tengah menurun, let's say kita jangkakan sinilah tempat yang paling baik untuk kita beli emas. Dan kita beli dekat sini. Harga pada masa ini adalah 1696 USD per ounce. Harga London Metal Exchange. Ada pasaran. Tapi bila kita beli dekat sistem quantum meter, kita kena beli pada harga 1747. Dia tak jual pada harga 1696. Dia jual pada harga 1747. Iaitu 3% lebih tinggi daripada harga pasaran. Dan ini kita panggil nama istilah dia spread, 3%. Dan inilah bagaimana syarikat quantum meter dapat untung. Dia untung kat sini je. Transaction, every transaction, perbezaan dia 3%, inilah keuntungan syarikat. Alright. Dan semua syarikat ada spread dia. Quantum meter antara spreadnya yang paling rendah sekali. Ada banyak lagi syarikat yang hampir 10% pun ada. Ada yang 15% pun ada. Okey. Jadi quantum meter 3% ni sangat murah lah. Alright. Kalau kita beli 1747. Alright. Kemudian
kita tengok, kita tunggu, kita tengok harga emas meningkat. Oh, meningkat 6.31%. Right? Kita beli pada 20 hari bulan 7, kita jual lah dekat sini pada 12 hari bulan 8. Maybe dalam 30 hari? Tak sampai. 3 minggu je. 10, 22. 22 hari. Okay? Kita jual dekat sini. Dan kita, bila kita jual, quantum meter tidak ambil untung. Kita jual pada harga pasaran dunia. So, bila harga naik 6.3%, 6.31%, kita untung 6.31%, tolak spread kita tadi 3%. Jadi kita untung sebenarnya 3.31%. Oleh kerana kita buat GAE kali 10, maka keuntungan kita sebenarnya adalah 33%. Bayangkan tuan-tuan, kita untung 33% dalam masa 3 minggu. KWSP baru ni keluarkan kenyataan keuntungan adalah 5% dalam masa setahun. Kita di sini dapat 33% dalam masa 3 minggu. Alright. Itu beza dia. Alright. Kemudian, itu semua cerita-cerita indah. Sekarang saya nak cerita-cerita yang tak indah pula. Kita ingat harga emas itu akan naik lagi. Kita beli dekat sini. Jadi, tengok dia turun 9.95%. Kalau kita jual pada masa dia turun ni, kat sini kita jual, maka kita sebenarnya akan kerugian 99%. Jadi untung pun kali 10, rugi pun kali 10. Itu kita kena faham. Okay. Tapi jangan risau. Dekat quantum meter ni satu benda yang sangat penting adalah dia tidak ada margin call. Dia tak ada margin call dan kita tak perlu tambah duit. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena ada holding power. Sebab itu saya dah sarankan tadi duit untuk buat pelaburan ini. Pelaburan. Ada orang kata tak bukan pelaburan. Okeylah. Untuk membeli emas ini, kita mesti ada holding power. Simpan duit. Maknanya simpan dia emas tu. Jangan jual. Walaupun harga dia turun. Turun dengan dahsyatnya. Minus macam-macam. Minus banyak pun. Kita relax je. Biarkan. Sebab apa? Sebab kita tahu harga emas akan datang. Dia akan naik. Walau macam mana pun dia akan naik. Alright. So kita tengok kat sini. Harga emas selepas kita beli dekat sini, dia turun. Kita tak jual, tengok-tengok. Lepas tu, lepas 4 bulan dia naik. Zoom naik. Naik 20%. Oh. Okay. So kalau kita tengok untung kita naik banyak lah. Alright. Okay. Kita tahu prestasi harga emas sentiasa naik. 20 tahun naik 540%. Kalau quantum meter ada 20 tahun lepas, kita beli GAE, kita untung 5,390%. Alright. So kalau kita tengok sejarah 30 tahun lepas lah, yang sebelum tu tak payah cerita lah, panjang sangat. Harga emas meningkat. Walaupun di sana akan ada naik dan turun. Naik dan turun. Dan ada juga sideway. Naik, turun. Tapi keseluruhannya dia meningkat. Ini trend dia. Jadi kalau kita ada holding power, kita tak payah risau. Harga emas ni akan naik juga. Dan saya nak tunjukkan di sini, ini tahun 2013. Pada masa ini, kalau kita beli awal tahun dan kita bandingkan dengan hujung tahun, harga emas ni menurun. Tapi di sana ada 9 keadaan di mana harga emas ni naik turun dan ia melepasi 4%. Kenapa 4% ni saya streskan? Sebab spread kita 3%. Jadi kalau dia ada kenaikan
4%, maka kita untung 1%. 1% kali 10, maknanya kita masih untung 10%. Katakanlah kita ambil 10% sahaja keuntungan setiap kali, kita tak ambil pun 9% ni. Kalau 9% ni tolak 3, 6, 67% untung. Kat sini saja. Tapi kita ambil 10% ni. Kalau kita buat jual beli ni 9 kali, maka kita untung 90%. Betul tak? Sebenarnya tak betul. Bukan 90%, lebih pada 90% sebab dia ada confounding factor. Alright? Okay. Dan sebab itulah kita kena ada ilmu technical analysis dan kita kena beli secara berperingkat. Okay. Dan kita juga boleh melihat pada tahun 2021 fenomena yang sama. Tahun lepas pun fenomena yang sama. Dalam setahun mungkin ada 9, 8 kali di mana swing antara harga rendah dan harga tinggi ini lebih pada 4% adalah sebanyak 10 kali. Jadi kita boleh gunakan ini untuk mendapatkan keuntungan. Alright. Jadi kemungkinan kita susah, kita tak pandai technical analysis. Tapi sekarang ada orang-orang yang telah yang boleh menolong kita untuk membeli dan menjual pada harga yang rendah, beli harga rendah dan jual harga yang tinggi. Right? Okay. Kalaulah kita menggunakan kaedah ini, return of investment kita 10%. Saya cakap tadi 10% kan? Okay. Dan modal kita hanya 30,000. Ini modal investment je lah. Tak masuk management fee lah. So kalau kita buat jual beli emas ni dalam setahun 6 kali, maka selepas 6 tahun kita akan dapat 1 million. So kita akan jadi jutawan dengan hanya modal 30,000. Ini kalau 10%. Kalau tuan-tuan dan puan-puan telah menjadi consultant, return of investment ini automatik akan menjadi 17%. 17%. Maka kalau kita guna kaedah yang sama, kalau kita kira 17%, kita akan dapat 1 million pada tahun keempat sahaja. Itu modal 30K. Kalau modal lebih, lagi cepatlah. Alright. Okay. So, saya juga ingin menunjukkan bahawa di sini sebenarnya kalau ramai juga orang yang ada aset dia 100,000. Contohnya simpan kat tabung haji. Kita boleh increasekan aset kita kepada 270,000 dalam masa seminggu. Senang je, simple je cara dia. Duit tabung haji tadi 100,000. Apa kita buat? Kita dengar nasihat Warren Buffett juga. Dia mengatakan bahawa kita janganlah letak satu tempat investment kita. Kita mesti diversify portfolio kita. So janganlah letak tabung haji 100,000 itu je. So kita diversify. Contohnya kita beli emas GSA bernilai 100,000. Okay. Dah ada ni, kita pajakkan. So kita dapat tunai, duit tunai masuk akaun bank kita 85,000. So duit ini 85,000 ini kita masukkan balik dalam tabung haji 70,000. Okay, so kita dapat tunai 70,000. Dan kemudian kita bakinya 15,000 ni kita belilah GAE kali 10. Kita dapat beli maybe 10 unit. So dengan 10 unit ini kita aset kita emas itu akan bernilai 100,000. Jadi 100,000 campur 100,000 campur 70,000 terus menjadi 270,000. Ini adalah apa yang kita panggilkan diversified portfolio kita. Okay? Alright. Saya dah cerita tentang GSA, GCA dan GAE.
Pada masa yang sama, Quantum Matter juga telah memberikan peluang kepada kita untuk membuat duit menggunakan program affiliate. Ini di mana kita berusaha, kita kena usaha untuk meyakinkan orang lain. Kita bukan jual emas ataupun beli emas, tapi kita yakinkan orang lain berdasarkan pengalaman kita. Kalau kita dah untung sebelum ni, kita cerita apa yang kita dah untung. Mungkin kita cerita dekat siapa? Orang yang kita sayang lah. Supaya dia pun akan dapat untung. Kan? Kawan-kawan kita. Alright. So saya nak tunjuk di sini bagaimana powerfulnya program affiliate program Quantum Matter ini. Dia tidak ada tempoh masa dan dia tidak ada downgrade. Maknanya nak ambil masa setahun, 2 tahun, 10 tahun untuk naik pangkat boleh, tak ada masalah. Dan dia tidak ada downgrade. Kalau kita dah jadi consultant, lepas tu kita tak buat apa-apa, dia tak ada downgrade jadi introducer balik. So itu sangat penting. So bila kita masuk dalam program Quantum Matter ini, kita dikenali sebagai investor. Kita menggunakan referral link kawan kita ataupun saudara mara kita, dan referral link ini adalah percuma sahaja dan kita masuk pun percuma, dan bila kita beli emas pun kita tak akan dapat komisen lah. Kita dapat untung daripada pembelian emas itu sahaja. Tapi kalau kita nak jadi introducer, dengan jadinya introducer, kita jadi introducer, kalau kita beli emas, kita akan dapat diskaun ataupun komisen 2%. So macam mana nak jadi introducer? Senang, sangat senang. Itu dengan membeli 1 unit GAE kali 10. Berapa kos dia? Lebih kurang 200, bukan lebih kurang, memang 250 USD. Management fee dia adalah 78 USD, lebih kurang. 78.75 sen. Okay, management fee yang 3.5% setahun tu. Dan kemudian kita minta consultant kita untuk upgradekan kita menjadi introducer. Saya selalu pesan kepada kawan-kawan saya, kalau nak masuk, beli hanya 1 unit sahaja dulu. Dah jadi introducer, barulah nak beli banyak-banyak pun. Kalau tak, rugi 2% ni. Selepas kita dah dapat jadi introducer, belilah unit-unit seterusnya, baru dapat 2%. Right. Kemudian kalau kita rasa 2% ni tak banyak dan kita nak 7%, jadi kita kena jadi consultant. Kalau jadi consultant, kita beli, kita dapat 7%. Macam mana nak jadi consultant? Kita hanya perlu ada 5 orang bawah kita, introducer bawah kita, dan jumlah pembelian 5 orang ni, jumlah adalah 30K. Dan kalau dapat ini dan kita pergi kursus, dia ada kursus juga, ada bayaran lah untuk kursus RM300 kalau tak salah saya, dapatlah kita jadi consultant. Alright? So, jadi bila kita jadi consultant, kita beli emas, kita dapat 7% commission. Dan kalau orang bawah kita, iaitu introducer tu beli emas, kita juga dapat 5%. Dia dapat 2%, kita dapat 5%. Tapi kalau orang bawah kita itu adalah investor, dia beli, dia dapat 0%, kita dapat 7%. So, saya syorkan everybody should aim untuk jadi consultant at least, supaya kita dapat commission pembelian duit kita sendiri jadi 7%. Tadi saya dah tunjukkan kalau 10% return of investment kita menggunakan kaedah ni, kita akan dapat jadi 1 million, kita jadi millionaire selepas 6 tahun. Tapi kalau kita jadi dealer ataupun consultant dengan menggunakan 7% compounding factor lagi, kita akan percepatkan tempoh kita untuk jadi jutawan kepada 4 tahun sahaja. Kemudian ada lagi lah dealer developer.
Alright. Saya rasa itu sahaja penghabisan. Okey. Oh, banyak soalan. Right. Okey. 5 orang klien. 5 orang klien lah. Bawah kita lah. Mesti daftar menggunakan link kita lah. Dan dia mesti membeli sekurang-kurangnya 1 unit GAE lah. Kali 10. Okey. Selalunya kita tak buka soalan. Tapi kalau nak soal boleh je lah. Kita ada masa lagi. Baru 10:14. Rahsia kekayaan adalah tukar dan pusing. Apa tu? Okey. Program malam ni adalah just memberikan input saja. Kalau kita nak tahu secara detail macam mana nak gunakan sistem quantum meter tu semua, kita beruluslah dengan konsultan kita masing-masing. Kalau tak ada kerja pula konsultan. Alright. Okay. Okay. Apa beza quantum meter dengan public goal? Wah, ini hot topic baru-baru ni. Okay. Ini consumption dalam ni je lah. Saya lupa nak. Okay. Public goal, pertama saya nak jelaskan. Saya mungkin orang yang public goal ni boleh tanya. Tapi saya rasa public goal, sebenarnya saya yakin lah. Public goal ni bukan anak syarikat public bank. Walaupun dia punya rupa bentuk, warna lebih kurang public bank. Tapi dia bukan anak syarikat public bank. Itu pertama. Kemudian public goal tidak ada GAE kali 10 kali 5. Tidak ada penggandaan. So itu satu kekurangan yang sangat besar lah untuk public goal. Mungkin akan datang public goal boleh buat jugalah GAE kali 10 ni. Okey, kemudian apa lagi perbezaan? Public goal menggunakan emas kebanyakannya daripada tempatan. Emas bunga raya kalau tak silap saya. Sedangkan quantum meter menggunakan emas Perth Mint daripada Australia. Dan Perth Mint seperti saya dah cakapkan tadi ada antara top 5 in the world. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bawa Perth Mint pergi ke mana-mana kat dunia ni, mereka akan beli dengan harga yang sangat tinggi. Tapi kalau tuan-tuan bawa lokal emas, bawa pergi ke luar negara, cubalah tengok apa jadi. Okay. Sekarang ini adalah masa terbaik tak untuk beli GAE? Okey, semua orang tanya masa terbaik tak? Depends pada kita punya game. Katakan kita merasakan emas ni akan naik lagi kepada 2000, pada sekarang 1900. Jadi kalau dia ke 2000, maka kemungkinan kita akan untung. Lebih kena kira lah. Kalau dia melebihi 4%, dan bolehlah, wajarlah untuk beli. Tapi kalau kita tak yakin dia akan sampai pada 2000 dalam masa yang terdekat, maybe. Tapi sebenarnya
harga emas ni orang kata depends lah. Sebab itu kena dengar kita panggil technical analysis. Dan hari Khamis adalah hari yang kita buat technical analysis punya ni. Jadi dengarlah hari Khamis yang diceritakan oleh Mr. Knight dan juga Tuan Hafiz. 97. Harga emas 97 ni sekarang. Oh, tak tahulah pula. Kalau saya tengok tadi tengah naik. Masyarakat 1906. Okay. Okay, good time to buy. Depend pada orang lah. Tapi pada saya bolehlah tengok technical analysis untuk ni. Saya untuk consumption saya tak boleh nak share ke orang lain sebab saya bukannya ada sertifikat ke apa ke untuk technical analysis. Jadi saya tak beranilah untuk cerita. Alright. Oh, GAE bila launch? Oh, saya tak tahulah GAE kali 15 ni akan berlaku ke tak. Itu saya rasa gimmick lah. Setakat ni saya tak pernah dengar lah. Okay. Oh, PG tak ada pajak. Itu pun saya tak pernah deal dengan PG. Okay. Cuma saya tahu Public Gold dia juga ada affiliate program. Tapi affiliate program dia, commission dia adalah jauh lebih rendah daripada fundamental. Okay. Itu yang saya tahu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari sendiri maklumat tu. Alright. Vice versa kepada stock market emas ni, ada kalanya dia sama, ada kalanya dia vice versa. Jadi tak semestinya. Alright. Tapi kebanyakannya macam itulah. Alright. Cumanya saya nak beri juga precaution. Dalam quantum metal, semua deal ini dibuat dalam bentuk, kalau kita tengok GAE list dia, dalam bentuk USD. Ada klien saya tertipu dengan dengan USD ni. Dia kira-kira dia untung dari segi USD. Tapi sebenarnya kalau kita kira untung sebenarnya dalam ringgit Malaysia, masa dia beli itu, ringgit Malaysia tengah lemah. Dan masa dia jual, macam ni dia terbalik. Jadi akhirnya berdasarkan ringgit Malaysia dia rugi. Jadi bila kita kira, kita kena kira juga kadar tukaran masa kita beli dan masa kita jual. Alright. Kalau syarikat quantum metal muflis, semua syarikat ada kemungkinan untuk muflis. Saya dah cerita tadi, tapi kita telah kita kena ada kita panggil risiko test. Dalam quantum metal ini risiko untuk muflis adalah rendah, sebab dia dah lebih 10 tahun dan dia adalah syarikat yang kukuh. Bisnes dia dah melebihi 1 bilion USD last year. Okay, dan dia dipercayai oleh banyak bank, maka risikonya adalah rendah. Tapi semua syarikat ada kemungkinan muflis. Yang saya boleh gambarkan di sini bahawa hanya syarikat quantum metal sahaja yang setakat ini deal dengan bank, supply ke bank. Yang saya tahulah, kebanyakan syarikat-syarikat yang kita kenal yang pergi ke public ini tidak
berurusan dengan bank. Maknanya bank pun tak siasat dia. Bank pun tak buat due diligence pada mereka. Ya. Ini kalau orang nak comparekan quantum meter dengan syarikat lain, banyak yang kita boleh ceritakan. Ya. Tapi jangan buat secara public lah. Ya. Secara individu lah. Ya. Right. Apa jadi dengan bukan duit kita, dengan emas kita. Kalau emas, kalau quantum meter bankrupt, emas yang kita punya tu masih ada di Brits Singapura, peti simpanan dekat Singapura itu kita boleh dapatkan. Kita ada dokumen-dokumen dalam sistem dan kita boleh downloadkan, and then kita boleh pergi ambil dekat Singapura, dekat Brits Singapura. Gitu. Bank pun boleh bankrupt. Dan kalau bank bankrupt, bank hanya memberikan jaminan RM250,000 sahaja. Kalau tuan-tuan simpan lebih daripada RM250,000, contohnya RM1,000,000, RM750,000 itu tidak di-cover. Dan saya ingin bercerita tentang quantum meter ini pada awal tahun baru-baru ni, awal tahun awal tahun lepas, 2022, pada ujung bulan Februari, harga emas melambung naik disebabkan peperangan Ukraine dengan Rusia. Pada masa itu, saya rasalah kebanyakan orang yang saya kenal jual emas mereka. Mungkin sekitar 90% semua klien quantum meter menjual emas mereka pada masa yang hampir sama, 90%. Kalau ini berlaku kepada bank, itu yang berlaku kepada SVB baru ini. Semua orang keluarkan duit, maka bank itu akan bankrupt. Tapi apa jadi di quantum meter? Hampir 90% orang jual emas, semua dapat duit dengan keuntungan. Maknanya, quantum meter ini lebih kukuh daripada bank. Kalau hari ini, kita bank, kalau kita masukkan duit RM100, dia hanya simpan RM10 je duit kita. RM90 lagi dilaburkan dalam bentuk yang tidak liquid lah. Maknanya kalau ramai-ramai orang nak keluarkan duit daripada bank, bank tak boleh keluarkan duit. Bank maknanya kecairan dia tak ada. Tapi quantum meter tidak ada masalah kecairan duit. 90% nak keluarkan duit pada masa yang sama dengan menjual emas masing-masing. Masing-masing mendapat keuntungan. Masing-masing mendapat duit masing-masing. Jadi itulah betapa kukuhnya quantum meter. Alright? Okey. Dekat 10.30. Sedih baru tahun ini dapat jumpa quantum meter. Okeylah, better late than never. Saya pun sedih juga sebab tak jumpa awal-awal. Okey. Jangan sedih. Masa depan tu ada lagi, insya-Allah. Kita boleh usahakan. Sebenarnya teknik untuk dapatkan 1 juta dalam masa 5-6 tahun ini adalah sangat penting. Kita boleh start benda itulah, insya-Allah. Emas yang disimpan di quantum meter, saya dah cerita tadi, ada insurans. 100%. Dalam bank hanya 250,000 sahaja cover. Alright. Oh, banyak. Okey. Kata kalau bankrupt, sistem pun kaput. Sebenarnya setiap kali kita beli emas, dia ada email kat kita. So email-email tu kita kumpulkanlah. Ataupun kalau kita nak berhati-hati, kita simpanlah, download. Setiap receipt pembelian kita itu kita downloadkan. Bubur dalam satu file.
Dan kalau apa-apa berlaku pada sistem, kita dapatkanlah file itu, hantar ke Brits. Dan Quantimeter juga telah membuat satu NGO, kita nama, ataupun board, dipanggil board, QEQBEB, macam tu. Board. Ini bukan milik Quantimeter, tapi adalah board untuk membantu kita sebagai pelanggan, dan dia orang-orang yang dalam board itu adalah bekas-bekas pegawai kerajaan untuk melihat kepentingan kita, right. Dia ada yang bila nak jual, untung berapa persen nak jual. Itu bergantung pada masing-masing lah. Masing-masing nafsu. Ada orang 10% saja dia dah jual. Ada orang 100% baru nak jual. Ikut masing-masing. Tapi kita mensarankan supaya ambil, kita panggil secure profit. Secure profit. 10%, 20% dah untung, jual. Kok kalau kita tunggu-tunggu lagi tengok turun, habis. Langsung tak ada. Rugi. Macam itulah. Depend pada kita dan pengalaman akan mengajar kita. Saya pun banyak pengalaman tunggu, nak naik untung lagi banyak, tengok-tengok zoom turun, rugi. Kena tunggu lagi lama, dan kita punya management fee akan makin banyak lah. So bergantung pada pengalaman jugalah. Jadi greedy ini semua orang ada. Kita mungkin kata secure profit, tapi bila tengok tunggu. Tapi kita juga boleh buat strategi. Sebahagian daripadanya kita tunggu profit tinggi. Kalau katakan kita ada 10 unit. 10 unit. Mungkin 5 tunggu untuk profit paling tinggi. 5 lagi untuk secure profit. So kita boleh buat macam-macam strategi yang kita nak buat. Macam mana secure jika apa-apa berlaku pada Quantimeter? Saya dah cerita tadi. Mas kita ada di Brits. Brits adalah pihak ketiga. Jadi kita boleh ambil mas kita kat sana. Dokumen kita sepatutnya simpan lah. Dokumen-dokumen. Alright. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah. Alright. Macam mana rugi? Kalau kita beli masa tu tukaran USD dia berbeza dengan masa kita jual. So perbezaan tu kalau kita tak kira, mungkin makan duit kita, ringgit kita. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kita kena kira kadar tukaran masa beli dan masa jual. Sebab mungkin masa kita beli, kita beli dengan harga yang tinggi sebab ringgit lemah. So kita beli maybe 1,006. Lepas tu bila kita nak jual, kita dapat cuma 1,005. Tapi dalam USD tinggi. Kalau kita kira-kira tinggi untung dalam USD, tapi dalam ringgit kita rugi sebab kadar tukaran. So kita kena kira based on tukaran lah. Sebab itu saya syorkan tuan-tuan melanggang Kilo Go Asia. Kilo Go Asia. Sebab bila tuan-tuan masuk situ, dia akan tunjukkan untung rugi
pada real time. Alright. Okey. Saya rasa itu saja pada malam ni. Minta maaf Haji Razni tak dapat hadir. Puan Aida pun jauh di sana. InsyaAllah tak lama lagi Puan Aida balik dan kita akan sama-samalah. Semoga kita berusaha untuk mentingkatkan ekonomi kita lah. Saya rasa kita perlu ambil perhatian lah pada quantum meter ni sebab pengalaman saya sendiri dia banyak membantu saya lah dari segi ekonomi. Dan kalau kita tak beri perhatian, kita ignore, kita sebenarnya berada dalam keadaan kerugian lah. Kita manipulatekan quantum meter ni ataupun kita ambil dia sebagai satu benda yang sangat penting, kita utilize it. Betul-betul. Alright. So, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.